Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi ke sesi PDPR Matematik tahun 2. Pada hari ini kita akan masuk topik yang baru iaitu wang dengan tajuk kenali wang dan nilai wang yang dapat dilihat pada buku teks jilid 2 muka surat 19 hingga 22. Sebelum kita memulakan pembelajaran, cikgu minta kamu baca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. Okay, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah di akhir PDPC ini cikgu harap murid dapat mengenal pasti mata wang Malaysia hingga RM100. Kedua, menentukan nilai wang hingga RM100. Okay, mari kita lihat buku teks kamu, muka surat 19, terdapat perbualan di ruang tamu dalam sebuah keluarga antara ibu dan anaknya. Ibu, tolong masukkan 100 ini dalam bank. Boleh, duit ini lebih selamat disimpan dalam akaun bank. Okay, kata ibu dia. Jadi, mereka mempunyai sifat yang sangat baik, suka menabung. Dan jika jumlah yang banyak, dia lebih selamat kamu simpan duit kamu yang banyak di dalam bank. Okey. Seterusnya, kita lihat pula pada muka surat 20. Kenali wang. Kita lihat perbualan di antara murid-murid ini yang sedang melihat contoh wang. Terdapat wang RM20, RM50 dan RM100. Murid pertama berkata, semua wang ada gambar. Okay, kamu pun dapat lihat kan, semua wang ada gambar. Kemudian murid kedua pula berkata, saiz wang ini tidak sama. Maksudnya dia dapat lihatlah saiz ni tidak sama. Kemudian murid yang ketiga pula berkata RM100 warna ungu. Maksudnya ini ada warna ungu, ini warna lain, ini pun warna lain. Kita akan lihat warna-warna ini dengan lebih terperinci kemudian. Okey. Seterusnya dalam buku teks kamu juga di bawah tu muka surat 20, muka surat yang sama. Okay, di sini dinyatakan nilai wang. Nilai wang 20 ini adalah nilai wang. Kita panggil nilai wang. RM50, RM20 dan RM100 adalah nilai wang. Kemudian ada bunga raya. Setiap gambar ataupun setiap wang ini mempunyai gambar bunga raya. Semuanya mengandungi gambar bunga raya dan juga gambar yang di Pertuan Agong yang ni. Dan juga kalau kamu tengok ada corak di belakangnya. Kemudian selain daripada itu ada juga gambar di belakang wang ini. Ada pelbagai gambar sekiranya kamu dapat lihat di situ. Kita akan lihat dengan lebih terperinci kemudian. Okay, kita lihat pula wang kertas Malaysia. Okay, ciri-ciri yang pertama macam tadi cikgu cakap, gambar Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong yang pertama iaitu Tuanku Abdul Rahman ibni Tuanku Muhammad. Kemudian gambar bunga raya iaitu bunga kebangsaan dan akhir sekali gambar songket tenunan tradisional iaitu gambar belakang ataupun gambar yang terdapat sama-sama di dalam setiap wang kertas di Malaysia. Okey, seterusnya kita pula akan lihat ciri-ciri wang. Tadi adalah ciri-ciri dan ini lebih khusus. Setiap wang RM100 diperbuat daripada kertas. Okey, ini ukuran dia dan warnanya ungu. Duit RM50 warna hijau biru, duit RM20 warna jingga, duit RM10 warna merah, duit RM5 warna hijau, duit RM1 warna biru. Walau bagaimanapun duit RM5 dan RM1 diperbuat daripada polimer. Dan kamu tengok setiap ukuran ni tak sama. Maksudnya duit RM100 jauh lebih besar berbanding dengan duit RM1. Okey. Kita lihat dengan lebih terperinci pula tentang gambar yang terdapat di dalam di belakang wang kertas RM100. Okey, dia berkaitan dengan dua keajaiban alam semula jadi iaitu tapak warisan dunia. Yang pertama gambar Gunung Kinabalu di Sabah, gambar di depan tu. Kemudian yang kedua gambar gunung api di Taman Negara Mulu di Sarawak. Ini adalah dua tapak warisan dunia. Dua keajaiban semula jadi yang terdapat di Malaysia. Okey, kita lihat pula wang kertas RM50.
Okey, pada wang kertas RM50 di belakangnya ada gambar pokok kelapa sawit dan bioteknologi. Ini untuk ikon ekonomi, iaitu Malaysia sebagai negara pertanian dan teknologi. Jadi ini adalah antara kekayaan yang terdapat di Malaysia. Seterusnya, wang kertas RM20 menggambarkan tentang kehidupan laut. Jadi mereka letakkan dua spesies penyu terkenal, iaitu penyu karah ini dan penyu belimbing di belakang tu. Sekarang kita lihat pula wang kertas RM10, iaitu tentang flora hutan tropika Malaysia yang tumbuh subur, iaitu bunga rafflesia. Bunga rafflesia. Kalau kamu lihat di sini ada contoh gambar bunga rafflesia. Bunga ni sangat besar dan paling besar di dunia. Okey, yang seterusnya tentang duit ataupun wang kertas RM5, iaitu tentang hidupan liar mengenai burung hutan. Okey, ini adalah burung hutan. Burung hutan ini dinamakan burung enggang badak yang merupakan burung enggang terbesar di kalangan burung enggang. Ini adalah burung enggang yang paling besar, itu burung enggang badak. Lagi duit RM1 ataupun wang kertas RM1 dia meletakkan sukan tradisional yang terkenal di Malaysia, iaitu permainan wow. Ini adalah gambar wow bulan. Okay, sekarang kita lihat pula pada muka surat 21 tentang nilai wang. Ada gambar kereta, murid ini sedang menjual, membuat jualan, mungkin mereka ada hari kantin sekolah, jadi dia pun mengambil kesempatan untuk menjual. Kemudian dia menjual kereta ini dengan harga RM20.90. Harga kasut ini pula RM37.50. Harga beg ini pula RM50. Dia kata beg ini berharga RM50. Ataupun kalau sekiranya kamu hendak tulis RM50. Sekiranya kita sebut RM50. Dan saya bayar dengan wang RM50 ataupun kita sebut RM50. Ni dia pegang duit RM50 kan, dia nak bayar sebab dia nak beli beg. Okey, sekarang kita lihat terlebih dahulu tentang abakus. Cikgu tunjuk siap-siap tentang abakus. Dalam abakus sebelum ini kamu telah belajar, tapi untuk mata wang kamu perlu letakkan satu titik macam titik putih ni untuk memisahkan ringgit dan sen. Sebelah kanan kamu adalah nilai sen, sebelah kiri adalah nilai ringgit. Bagi memudahkan kita meletakkan nilai ringgit dan sen. Okey. Mari kita lihat yang pertama, iaitu nilai wang A RM50. Jadi diletak 5 dekat nilai 10 pada ringgit. Jadi sen tak ada, sa pun tak ada. Jadi satu manik saja diturunkan, manik 5. Jadi ini adalah 50. Kemudian dia ada juga untuk beli, dia jual kereta tadi RM20, 90 sen. Jadi 50 sen tambah 20 sen, 70 sen. Tambah lagi 10 sen, 10 sen, 70 sen, 80 sen, 90 sen. RM20.90. Ini kita sebut, ini macam mana, bagaimana hendak ditulis dalam bentuk angka RM20.90. Maksudnya 20 ni RM20.90 maksudnya yang belakang ini 90 sen. Di atas ni RM50 saja, tak ada sen kan. Jadi terus tulis RM50, tak ada titik. Hanya RM50. Tapi di bawah ni ada titik. RM20.90. Yang belakang titik itu, belakang tu maksudnya titik perpuluhan dia. 90 sen, duit sen, yang di depan duit ringgit. Macam mana nak tulis dalam abakus? Okay. Untuk nilai sa untuk sen tak ada sebab sifar, jadi tak ada manik yang turun naik. Tapi untuk 90 ada manik, semua manik lah kena turun dan naik. Yang ni 5 turun dan 4 lagi naik menjadikan dia 9. Kemudian titik, ini perbezaan antara ringgit dan sen. Kemudian tak ada lagi nilai sa dan 2, naikkan 2 manik. Jadi RM20.90. Sekarang kita tengok pula RM37.50. Ada duit 10, sekeping, 20 sekeping, 5 sekeping, RM1 2 keping dan 50 sen. RM37.50. RM37.50. Okay. Sekarang bagaimana nak buat dalam abakus? Okay.
nilai tempat sa untuk sen tak ada. 5, jadi turunkan manit 5 ke bawah. Kemudian ni adalah perbezaan antara ringgit dan sen. Kemudian sa dekat 7. 7 ada sa. Jadi sa ni, sa ringgit ni turunkan manit 5, naikkan 2. Jadi 5, 6 dan 7. Kemudian 3, 1, 2 dan 3 naikkan. Jadi RM37.50. Sekarang kamu lihat pula nilai wang pada muka surat 22. Dia kata 2 keping wang RM50. 2 keping RM50 sama dengan nilai 1 keping RM100. Maksudnya 50 tambah 50 jadi 100. Okey. Kemudian murid yang kedua ni pula cakap 10 keping RM10 juga sama dengan nilai 1 keping RM100. Kalau kamu boleh kira 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Jadi dia pun sama juga dengan sekeping RM100. Untuk dapatkan 1 keping RM100, kamu boleh mempunyai 10 keping RM10 ataupun 2 keping RM50 dan pelbagai lagi kombinasi wang yang lain yang boleh sama nilai dengan RM100. Seterusnya, cikgu tunjuk contoh yang lain. Okey, ini adalah kita kenal pula wang abakus. Okey, wang kat sini kita tengok pula macam mana supaya kamu lebih faham. Tadi cikgu telah terangkan dekat kamu. Ini adalah sa, ini adalah puluh, dan ini sa dan ini puluh. Ini adalah perbezaan di antara ringgit dan sen. Okay, sekarang kalau kamu tengok yang ni diturun berapa? Diturun 1 saja. Yang ni tak ada kan? Jadi ini 5. Tak ada, kita kubur titik. Jadi ini titik, letakkan titik perpuluhan. Yang ni naik berapa? 1 saja naik. Jadi yang ni tak naik. Jadi tak ada. Jadi jawapan dia RM RM1.50. Ya. Okey, seterusnya contoh berikutnya dia kata RM5, sekeping RM5, sekeping RM1, 20 sen dan 10 sen. Maksudnya RM5, RM6, RM6, 30 sen. Jadi RM6, 30 sen. Kamu biasakan buat dekat sa dulu. 30 sen. Okay. Tak ada di sini, tak ada. 30 sen, betul. Kemudian 1, 2, 3, betul. 30. Kemudian titik perpuluhan. Untuk membezakan ringgit dan sen. Ini berapa? Ini 5, ini 1. Jadi 6. Ini tak ada. Jadi jawapan dia RM6. RM6.30 sen. Begitu juga dengan contoh yang ini. Dia naik, dia turun 5. Dia turun 5. Dia turun 5, ada titik perpuluhan. Dia turun juga 5 lagi. Dia naik 1 sahaja. Jadi, RM15.55. Ya, seperti yang kamu tengoklah. 10 dengan 5, 15. 55 sen. Okey, sekarang cikgu nak kamu siapkan buku aktiviti, muka surat 103. Padankan. Kemudian lihat wang sebenar, tandakan apa yang dilihat. Tadi cikgu dah terangkan tentang ciri-ciri yang terdapat pada setiap wang. Kamu boleh imbas semula pelajaran tadi ataupun video tadi. Kamu boleh lihat kembali dan tengok apakah ciri-ciri setiap wang ini. Kemudian untuk nilai wang, kamu boleh tulis juga macam cikgu kata tadi, tulis dalam perkataan, bawah tulis dalam angka. Tapi untuk angka jangan lupa letakkan RM. Dan untuk perkataan jangan lupa letakkan ringgit. Okay. Kemudian kamu padankan tulis nilai abakus. Okay, RM20 dengan RM20 maksudnya berapa ringgit? Tulis siap-siap dekat sini RM40. Dan kamu isi juga siap-siap tepi ni. Dan kemudian baru kamu sesuaikan. Contoh yang cikgu tulis kat sini. Sini sifar, tak ada. Sifar. 5, 6, 7, 8. 8. Okay, kemudian letak titik. Kemudian 1 naik atas. 1, 5, 6, 7. RM71. 80 sen. Nanti kamu cari dan kamu sesuaikan. Okay. Itu sahaja pelajaran kita pada hari ini.
sekiranya kamu memerlukan sebarang pertanyaan atau sebarang bimbingan, kamu boleh berhubung dengan cikgu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.